Ya, Auda, sekarang kita dalam segmen Sayang Anak Babu Baba di mana kita berbicara mengenai dengan tabiat makan dalam budaya kita ni. Jadi untuk bicara mengenai dengan perkara ini telah pun berada di sisi kiri saya. Kita perkenalkan bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Mila Adriana binti Haji Aludin iaitu pakar pemulihan pertuturan dan bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puan, macam mana? Kalau sudah berkunjung ke pentas perayaan Puan? Belum ada masa lagi. Okey, insya-Allah. Kalau ada masa ya, kenapa tidak ya? Yes. Okay, ya, apapun terima kasih Puan ya kerana sudi datang ke studio pagi untuk sama-sama berkongsi mengenai tabiat makan dalam budaya kita ini. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan ya sebagai mukadimah apakah antara peranan juru pulih pertuturan dan bahasa dalam tabiat kanak-kanak makan minum dalam budaya kita ni. Silakan. Thank you. So, kalau kita ni bercakap pasal tabiat makan, selalunya orang berfikir pegawai permakanan, dietitian. Kenapa dia ada kait-mengait dengan juru pulih bahasa ini? Sebabnya ia berkait rapat dengan juru pulih pertuturan because mekanisme makan dan minum similar dengan mekanisme bertutur dan bercakap. So that's why dikirakan juru pulih bahasa ni diorang pakar dalam mengeluarkan bahasa dalam kanak-kanak kan. So secara indah langsung terus berkait dengan cara kita ni makan dan minum. So kenapa kita ni kan berbincang mengenai tabiat makan pada hari ini? Sebabnya kita ni orang Asia, bukan just kita ni orang Brunei ya. Orang Asia secara general memang suka makan. Ya, betul. Budaya kita ni budaya makan. Hiburan kita ni makan. Makan. Apa-apa saja suka duka makan. So because kita ni punya budaya is makan, there's a lot of budaya, there's a lot of peraturan yang mengatur kita ni punya makan dan minum. So hari ini kalau ada masalah kan dapat dibincangkan mengenai 4 mitos dalam budaya kita ni. Ya, insya-Allah ya. Baik, memperkatakan mengenai dengan 4 mitos yang akan dibicarakan. Jadi apakah mitos yang akan dibahaskan ni Puan? Mungkin dapat diperjelaskan ataupun kita ni kongsikan ya bersama dengan penonton di luar sana secara rincinya Puan, silakan. Okey. So hari ini itu sebenarnya banyak mitos-mitos kita ni, banyak kita ni punya inda boleh. Tapi hari ini 4 saja akan saya bangkitkan because of masa. Masih banyak lagi, masih bukan 4. Masih ada lagi. 4 saja hari ini. So the first one is inda boleh bermain dengan makanan dan minuman. Maksudnya apa tu Puan? Dikacau-kacau. Jangan bermain. Kalau makan. So that's kita ni punya peraturan yang pertama. Okay. Peraturan yang kedua, sekarang ni this is modern peraturan baru is setiap kali anak tu makan there's always a tablet di depan. Screen time dia. Yes. So that's the second budaya modern. Okay. The third budaya is sentiasa membersih atau melap mulut semasa makan. Okay, so that's the third. And the fourth, bila kita ni kesedakan kena suruh minum. So that's the fourth. Dan Puan, saya termasuk yang kedua. Ya kan. iPad ataupun telefon bimbit mesti ada di depan mata ketika sekarang makan. kita ni bincangkan ke tadi bukan untuk kanak-kanak saja, untuk orang dewasa as well. Okey, silakan. Jadi kita telah mengetahui 4 mitos yang dapat dikongsikan, tapi kita ingin mengetahui secara detail ni Puan. Mungkin boleh kongsikan apakah mitos pertama tadi? Silakan. Yang pertama tadi ialah inda boleh bermain dengan makanan dan minuman. So actually-nya kalau dari segi sains ataupun dari kami punya perspektif juru pulih pertuturan dan bahasa, sebenarnya kami menggalakkan pulang ni kalau kanak-kanak makanan ni biar dia berjurit, biar dia cemeh-cemeh, biarkan dia messy. Okay. Because kalau semasa makan kita ni enjoy. Kanak-kanak tu enjoy. Chances are kalau kita ni introduce barang yang baru, diorang mau mencuba.
Ya. Tapi kalau jangan cuma tu, kotor juga. So everything is nda boleh. Ya, So takutnya. diorang rasa takut. Ya. Banyak juga. So that's why kalau kita ni lihat anak orang putih macam-macam je makannya. Ya. Because diorang kalau makan berjuret, cemeh, berhabis. Ya, Betul. kotor. Indah kena marah. In fact, kena puji. Well done, really good. Okay. Kalau anak kita ni orang Asia, they're very proper, they're very clean. Yeah. Tapi because diorang indah boleh buat apa-apa, they're restricted. This is yang kita ni mau break. We want to break behavior ni. Kita ni mau kanak-kanak kita ni enjoy. Kanak-kanak kita ni makan. There's a lot of kanak-kanak sekarang ni yang makanan-makanan kita ni yang traditional dorang dah makan. Ya. Dah makan buyat lah, dah makan tahai lah, dah makan ampap lah. Because ya baunya strong. Usulnya ganjil. Dulu dah pernah makan kes banyak tulang. Right? So there's a lot of fear. Kemana tah perginya makanan kita ni kalau bukan kepada generasi yang muda. Betul. So that's why we have to start ubah perangai orang dewasa supaya dapat membantu kanak-kanak. Yeah. So that's one lah. Another thing also is bila kita ni bermain dengan makanan, kanak-kanak itu boleh merasa, oh ini karas, ini licak. There's a lot of sensory play-nya kita ni. Diorang boleh merasa sensori diorang. Diorang boleh rasa panas, padas, manis. Okay. Another thing is also pergerakan tangan dan mulut. Ya. Macam mana mengambil makanan yang damit untuk masukkan ke mulut atau makanan yang basar untuk masuk ke dalam mulut. Pergerakan anik usulnya macam indah terlampau dititik beratkan. Tapi this is important dalam perkembangan anak. Bukan sahaja dari segi makan but also eventually nanti dalam menulis dan membaca. So that's mitos yang pertama. Ya, memang betul ya Puan ya. Sering kita ni terlepas pandang, orang kita ni ambil sambil lewat saja. Cara anak-anak ya khususnya dalam mengambil makanan dan juga seumpamanya. Baik, saya amat tertarik sekali dengan mitos yang kedua ni. Apa pro and kontranya Puan? Apa baik dan buruknya ni? Saya bersedia. Bersedia menerima. Sebab ini antara tabiat yang sering saya buat ya. Mungkin dapat dikongsikan juga Puan, silakan. So this is tabiat modern and recently ada banyak research yang dalam mengeluarkan papers yang menggalakkan kita ni tidak menggunakan gadget semasa makan. So one of the research paper memberitahu kita ni apabila skrin itu ada di depan and then kita ni makan, okay, kita ni terlalai dengan gadget dan kita ni sentiasa makan. You indah terasa kenyang. Yes. Indah terasa and it's always just masuk ke dalam. Okay. So kita ni there's no satiety. Indah terasa kenyangnya. It's never ending. Okay. And kenikmatan makan itu is also not there. Okay. So that's one. Another one is also kadang-kadang because ia terlampau lalai, ia indah makan. So ia lebih fokus kepada apa yang dilihatnya di depan itu, rather than apa yang dimakannya. So there's polar ends. Ada yang jadi obese dan ada yang jadi terlampau kurus. So what we encourage is waktu makanan ni is waktu keluarga. So when kita ni duduk sama-sama, kita ni makan, kurangkan tani gadget ni. Tapi kita ni have to remember kalaunya mama bapanya jangan pakai gadget depan, durang pun mesti juga jangan pakai gadget. You lead by example. Okay. So why we say this is because keluarga kita ni sekarang ni we're very busy. Okay. Ini dah cukup masa. Sometimes the only time kita ni dapat ni is 20 minit semasa makan. So why don't kita ni ambil the opportunity semasa makan itu bercerita
You know, eratkan silaturahim semasa kita ni makan. Ia tegaknya masanya ni. Lepas makan, you will see kanak-kanak ni lari-lari. Jalan-jalan. Kalau ada yang akan buat homework, ada yang akan keluar. You don't really dapat ada masa lagi. Kalau kan mencari masa, kesama-sama sibuk, kadang-kadang indah ada that opportunity. So, bila makan, ambil dia. So, kurangkan gadget lah. Ya, quality time bersama dengan keluarga ketika makan nanti yang kita ni kehilangan tu Puan. Tapi Puan dah bertanya pada saya apa yang saya saksikan. Saya kalau time makan, saya suka melihat ada video orang yang makan juga. Jadi saya macam untuk merangsang appetite as well. Ada makan ulam lah, ada makan katam yang berabil macam lahap usulnya. Tapi sendiri kalau makan kenyang ke Indah? Saya menjadi semakin kan makan. Ya, saya jadikan makan. Tapi kalau you don't have that, kita ni lihatlah your portion makan is not as much. Ya, betul. Yang menarik juga ya topik pada hari ini. Jadi kita telah mendengarkannya penjelasan bagi mitos kedua di mana makan sambil melihat. Jangan menggunakan gadget. Kurang gadget ya. Perlu diingat Intan ya. Ya, saya juga kadang-kadang saya pun begitu juga ya. Kadang-kadang kita ni ada menu terbaru. Ya, menu terbaru dan sebagainya. Tapi itulah ya, apabila mendengarkan daripada penjelasan Puan tadi, rupanya memang tidak digalakkan lah ya untuk kita ni makan. Tapi bercerita dengan keluarga boleh ke tu Puan? Semasa makan, yes. Atau digalakkan. Memang digalakkan because that's family time. And also meningkatkan bahasa. Semasa kita ni ada family time itu. Baik, kita telah mendengarkannya penjelasan yang pertama dan juga mitos kedua. Apa pula mengenai dengan mitos ketiga ni Puan? Silakan. Yang ketiga ialah sentiasa membersihkan mulut semasa makan. Pakai tisu lah tu. Tisu pakai tisu kan? Tuala di restoran biasanya. Sikit-sikit makan lah. Sampai macam anak bukit. Macam susah hati orang punya restoran ini. Habis tisu. Saya betul memang saya ada kawan macam tu. Because one of the thing is kita ni orang Asia ni, ia image kita ni betul. Cemeh juga, kenapa tak rucih juga. Bukan keterlaluan ke tu Puan? So in budaya kita ni indah. Tapi dari segi sains dan dari segi perspektif, keterlaluan. It's too much. Too much, betul. Let me share with you. So kalau sekiranya imagine kita ni yang jadi kanak-kanak. Okay. Kanak-kanak mengulahkan kita ni seperti kita ni mengulahkan dorang. Betul. Tengah-tengah kita ni makan, dilapnya. Belum habis ni makan, dilapnya. Dah rasa geram gitu. So if we feel geram, kanak-kanak feels the same. Okay, that's number one. Number two is, apabila kita sentiasa melap mulut kanak-kanak, deria all this muscle-muscle dekat mulut ni, ia activated. Bila ia activated, the anglior akan sentiasa keluar. So once you start melap, keluar anglior. Lap again, lagi banyak anglior. So that's why we don't do that. So once you start, it will start rolling. Banyak. Jadi sebaiknya ketika memberi anak-anak makan, jangan dibersihkan. Jangan dibersihkan. Biarkan dia makan. Biarkan comot. Biarkan dia. Jangan sampai masuk ke hidung lah. Kalau tu bersihkan lah. Tapi kalau ganya di sini, that's why you pakai bib kan, supaya baju dia kuduk. Utaunya kata dia. You biarkan dia. Biarkan dia. If mesti kita ni bersihkan, macam terlampau teruk sangat lah. OCD ni pun. Macam comot sangat macam gatal sudah hati tu. Kalau mesti, kita ni dab. Dab saja ya? If we dab, so kita ni dab. 1, 2, 3. Cukup. Ia bukan untuk membersihkan semua. Ia juga untuk sikit saja, untuk mengurangkan sikit saja. If you dab, dan pengeluaran anglior indah terlampau banyak. It stops that pengeluaran anglior. So kalau kita ni makan, anglior ni sebenarnya important. Tapi kalau ia eksesif dalam kanak-kanak, makanan itu instead ia masuk di dalam, ia terkeluar. So that's why we don't want to activate the muscle untuk mengeluarkan lebih banyak anglior. Kalau orang dewasa mungkin dia dapat kontrol angliornya, tapi kanak-kanak diorang belum ada that motor control. Therefore you jangan wipe and you just dab.
Ya, jadi kalau kita ni melap pun selepas makan lah Puan. Selepas makan. So kalau kita ni melap the final wipe, sudah tutup. The end. Dia tak lagi makan. So kalau kita ni sentiasa wipe anak tu macam habiskah? Belum lagi. Dia pun confused. Habiskah? Belum lagi. So if you wipe, ayat tu sudah tutup. The end. So it also helps anak itu untuk memahami peraturan yang elok lah, peraturan semasa makan. Jadi kalau dileknya indungnya melapkan mulutnya, apa tu sudah habis makan. Tetap. Baik. Alhamdulillah ya, kita dapat mendengarkannya bagi mitos ketiga di mana kalau makan kalau boleh dielakkan daripada melap ataupun sentiasa dilap ya. Dan seterusnya ni puannya bagi mitos keempat ni. Mitos keempat is minum bila kita ni tersangkang atau choking masa makan minum. Kesedakan. Kesedakan. So kan ada di kalangan kita ni, kalau kita ni nampak kanak-kanak tu macam kesedakan. Ambil air, bagi minum. This is actually very dangerous. Sebenarnya jangan. Jangan, indah boleh. Betul. Bukan saja untuk kanak-kanak but also dewasa. When you see someone choking, you jangan bagi minum air. The best thing is yang kita ni buat ni tabung. Supaya makanan itu keluar. Tapi tabungnya lainlah sedikit dari tabung yang selalu kita ni buat. Tabung manja lah, manja-manja. It's called a hemorrhage. So you do this instead of you do this. Kalau you're baby, then you do that. Kalau warga emas macam mana? Same, it's the hemorrhage. So you perlahan-perlahan lah. If diorang boleh choke, diorang boleh keluarkan, that's best. Tapi kalau diorang dah dapat, that's when you help. Faham. So why indah boleh kita ni bagi air? Sebab bila benda tu tersangkang, ia tersekat di dalam leher, right? And then kita ni bagi air. Ia ruang untuk bernafas satu sudah sedikit, right? Tersumbat. Yes. So bila ia tersumbat, and then ia akan tercungkap mengambil nafas. What happened to the air? Ia salah masuk dan ia masuk ke dalam saluran paru-paru, which will make it difficult. So ia akan jadi chest infection. Akan masuk ke paru-paru. Akan masuk ke Saya pun paru-paru. difahamkan. So that's why kalau kita ni kesedakan. And then minum air. Atau kita ni orang sehat, atau sudah tandanya masuk ke dalam paru-paru. Tapi kita ni sehat untuk mengeluarkan. Tapi kalau kanak-kanak dan orang tua, tahu macam mana? Macam mana? Ia belum kuat, ia belum faham, ia belum ready everything. So this one is dangerous. So we shouldn't do that. Tapi pun kalau mengenai dengan kesedakanan ni, rasanya ada satu mission digunakan untuk vacuum. Kan masa ni. Atau kalau kelurusan kita ni berdekatan dengan dosa equipment lah. Tapi most of the time kita ni belum ada equipment atau everywhere. So you jangan macam lah. You just do the hemorrhage ataupun you just get them to buang apa yang terstuck dalam mulut. Jangan disalup. Jangan disalup because dia pandai gugur ke bawah. So you just. Tapi macam mana kalau kanak-kanak ataupun ialah siapa sajalah, ia macam tertalan sesuatu benda. Yang kanak-kanak lazimnya kanak-kanak suka memutik barang kan, mainan yang kecil, kemudian dimasukkannya ke mulut, kemudian tersekat. Macam mana tu puan? This is very similar lah. Kita ni pakai the hemorrhage maneuver. Depends on the umur anak tu. Kalau masih dapat dilihat, kalau kita ni buka mulutnya, kita ni nampak, boleh kita ni keluarkan. Tapi kalau kita nampak, kita ni tahu benda tu ada di dalam ia punya throat, then you do the hemorrhage. So depends on the age lah. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah mendengarkannya bagi mitos yang terakhir ni puan. Sebenarnya banyak sebetulnya mitos sebetulnya ya. Tapi puan membawakan 4 sahaja mitos ya. Jadi rasanya ingin meneruskan lagi sebetulnya, betul. Tapi itulah ya, waktu tidak kurang mengizinkan. Betul sekali. Tapi mungkin ada saranan daripada puan sendiri ya, ingin disampaikan terutama sekali kita ni kan memperkatakan mengenai dengan anak-anak kan pada pagi ini kepada ibu bapa, penjaga, orang tua misalnya contohnya, apa yang ingin disampaikan, message penting untuk mereka di luar sana, silakan. So kalau bolehlah kita ni cuba ubah
kita ni punya mindset terhadap budaya makanan ni. Sebenarnya budaya makan kita ni is actually very good. Okay? Because it's mengeratkan silaturahim, memperbanyakkan bahasa. It's really really good. Ada banyak texture, ada banyak sensory. Tapi ada peraturan-peraturan yang macam tadi kita ni sebutkan Datuk, kalau boleh kita ni kurangkan. Dan jangan kita nipas ke generasi yang akan datang. Betul. Ya, so kita ni terapkan budaya yang lebih baik. So contohnya no screen time sewaktu makan, murangkan melap semasa makan. All this help. Sikit-sikit it helps. Baik, kita ulang sekali lagi ya. Pertama, ulang kaji semula ya. Pertama, jangan mitos pertama mitos bermain dengan makanan. Jangan bermain dengan makanan. Bermain dengan makanan. Kita ni galakkan untuk bermain dengan makanan. Jadi fokus walaupun mengambil masa yang agak lama ya. No problem. Okey, baik. Kedua, jangan ada skrin atau apa-apalah. No TV, no gadget semasa makan. Fokus kepada family time. Baik. Dan yang ketiga? Yang ketiga is kurangkan as much as possible. Membersihkan. Okey. Dan yang keempat? Keempat, jangan bagi air apabila orang itu kesedakan. Okey, itu penting sekali. Alhamdulillah ya. Jadi Puan ya, terima kasih ya atas kesediaan Puan ya untuk berada bersama dengan kami untuk sama-sama berkongsi mengenai dengan tabiat makan dalam budaya Kedah dalam segmen Sayang Anak Babu Baba ya. Terima kasih kepada Puan Mila Adriana binti Haji Aludin iaitu pakar pemulihan pertuturan dan bahasa. Terima kasih Puan atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.